Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. First of all, Pika nak ucapkan terima kasih kepada korang yang sudi untuk klik pada video kali ini. Dan seperti biasa, pada yang baru saja datang ke channel ni, jangan lupa untuk support Pika dengan tekan butang subscribe di bawah. Jadi, untuk video kali ini, Pika akan menceritakan tentang kisah seram yang berlaku di sekitar Tasik Kenyir. Tetapi, sebelum Pika mulakan dengan video kali ini, Pika nak ucapkan juga terima kasih kepada pihak Scarlett Whitening by Felicia Angelista sebab mereka telah pun memberikan Pika dua produk yang sangat best untuk Pika buat lotion battle. Yang pertama adalah Fragrance Brightening Body Lotion. Yang ini adalah variant Charming dan yang sebelah kanan pula adalah variant Romansa. Jadi, kedua-dua produk ni untuk pengetahuan korang, dia mempunyai ingredient utama yang sama, iaitu dia mempunyai vitamin E dan juga dia mempunyai glutathione. Produk ni sangat bagus sebab bukan sekadar untuk melembapkan kulit tapi mencerahkan kulit juga. So, apa beza antara dua produk ni? Sebab kedua-duanya mempunyai ingredient yang sama. Okey, perbezaan paling ketara adalah dari segi bau dia. So, antara dua produk ni, which one yang Pika akan pilih? So, sekarang Pika akan try. Yang Romansa, Pika akan pakai dekat tangan kiri. Okay, tekstur dia sangatlah lembut dan sangat pekat. Dan kalau korang boleh tengok dekat sini kan, boleh nampak instant punya efek. Untuk sebelah kanan, Pika akan gunakan Charming. Tekstur dia sama juga. Okay, lembut dan juga pekat. Cuma bezanya bau sahaja. So, antara kedua-dua ni yang mana Pika pilih? Adakah Pika akan pilih Charming ataupun Pika akan pilih Romansa? Jadi dekat sini, Charming dia mempunyai bau seperti bunga. Manakala Romansa ni pula bau dia seperti campuran bunga dengan benda macam candy, benda-benda manis macam tu. So, disebabkan Pika ni memang suka benda-benda yang manis, so Pika akan pilih variant Romansa. So, dekat sini, sekiranya korang berminat untuk tahu dengan lebih lanjut tentang produk yang hebat ni, korang boleh dapatkan detail semua dekat description di bawah. Pika ada letakkan dia punya IG, okay, Shopee, Pika ada letakkan website rasmi diorang dan juga Pika letakkan juga nombor WhatsApp diorang so that korang boleh terus contact person in charge untuk Scarlett Whitening by Felicia Angelista. Harga dia tak mahal, okey. Harga dia cumalah RM75,000. Nanti pandai-pandailah korang convert sendiri ke ringgit Malaysia, okey. So apapun, kalau nak tahu lebih lanjut, tekan pada link di description di bawah. So, selesai sudah part Scarlett Whitening tadi, kita teruskan dengan penceritaan kali ini di mana kisah ini berlaku di sekitar Tasik Kenyir. Jadi tanpa kita buang masa, jom kita mulakan. Tasik Kenyir merupakan satu tasik buatan manusia yang terletak di hulu Sungai Kenyir, Terengganu. Dan dia ni merupakan tasik terbesar yang pernah dibina oleh manusia untuk menjana kuasa elektrik. Dan katanya, dia merupakan antara salah satu daripada tasik terbesar buatan manusia di Asia Tenggara. Tasik ni dia punya keluasan adalah lebih kurang 260 km persegi dan turut mempunyai 340 pulau kecil. Amazing kan tentang Tasik Kenyir ni. Untuk pengetahuan korang, ada 3 benda misteri yang berlaku dekat sekitar Tasik Kenyir ni yang sangat popular. Yang pertama, mereka katakan yang dekat sekitar Tasik Kenyir ni ada spesies haiwan iaitu ikan gergasi, iaitu ikan arapaima yang sangat besar, yang mana saiznya boleh memanjang sehingga 2 meter. Tapi sampai sekarang rasanya tak ada orang pun yang boleh lagi tangkap ikan tu. Dan misteri yang kedua pula adalah dekat sini mereka percaya ada kewujudan sulur bidar. Sulur bidai ni, nama lain dia adalah hantu balung bidai yang katanya benda ni selalu sahaja muncul dekat kawasan Tasik Kenyir tu. Mengikut kepercayaan, bentuk makhluk ni, dia punya bentuk tu adalah macam lepi, seperti permadani ataupun kapet, okay, dengan 4 penjuru. Dan di setiap penjuru tu pula ada kepala tau. Maksudnya ada satu kepala sini, satu kepala sini, satu kepala sana dan satu kepala dekat sana. Ada 4 kepala dekat makhluk tu. Dan selain tu juga makhluk ni, cara dia attack mangsa adalah dengan menggulungkan badan mangsa sampailah mangsa tu lemas. Jadi dekat sini ada jugalah beberapa, biasanya pemancing lah yang selalu jumpa dengan sulur bidar ni. Cumanya
Sama ada benda tu adalah something yang memang betul wujud atau tak, itu wallahu alam. Dan misteri yang ketiga pula yang jarang orang jumpa tetapi sangat popular dekat sekitar Tasik Kenyir adalah kemunculan nenek kebayan yang katanya nenek kebayan ni dia yang jaga kawasan Tasik Kenyir tu. So apa kisah dia? Jadi, untuk kisah yang Pika akan ceritakan tentang kaitan nenek kebayan dengan Tasik Kenyir tu adalah benda yang berlaku dekat si Mira ni. Bukan nama sebenar. Mengikut daripada perkongsian Mira ni, beberapa tahun lepas, dia dengan kawan dia, ada lelaki, ada grup perempuan, okey, mereka ni semua decide untuk pergi ke satu tempat ni iaitu air terjun Lasir di sekitar Tasik Kenyir. Pada mulanya, bila dia bagi tahu dekat pengendali bot yang bawa dia orang ni pergi ke kawasan air terjun Lasir tu kan. Bila mereka bagi tahu mereka nak pergi ke sana, pada mulanya pengendali bot ni tak nak bawa tahu dia orang ni. Pengendali bot ni agak berat hatilah, mungkin sebab dia dah tahu ada banyak benda-benda mistik yang berlaku dekat sana. Tetapi bagi geng-geng Mira ni kan, Mira and the gang ni, biasalah kan orang-orang muda kena pula campur laki perempuan. So diorang lagi tahu tempat tu misteri, lagilah diorang excited untuk pergi explore. So mereka tidak mengedahkan sangat apa yang pengendali bot tu rasa, okay, walaupun rasa berat hati bawa. Mereka ketepikan benda tu dan mereka meneruskan perjalanan untuk pergi juga dekat kawasan air terjun Lasir tu. Jadi, bila diorang sampai dekat sana, mereka nampak yang tempat tu, air terjun Lasir tu memang seriously sangat cantik. Sebab ialah tempat yang tak berapa nak ramai sangat orang. Dan lagi satu, tempat tu pula memang jauh nak pergi. Sebab kalau nak pergi sana pun kena naik boat semua kan. Jadi, tempat tu memang sangat cantik dan air pula memang sangat jernih. So, bila mereka sampai, diorang ni pun excited lah. Okay, so lepas mereka dah pasang kemah apa semua, ada beberapa antara diorang ni pun excited terus pergi mandi. Manakala beberapa yang perempuan ni pula, termasuk si Mira ni, diorang tak nak mandi lagi. Diorang nak bakar ayam, nak bakar sausage kan, nak masak-masak dululah. Supaya bila lepas ni, kalau yang takkanlah kalau macam semua pergi mandi, mestilah siapa pula yang nak masak kan. Jadi pada masa tu, Mira dengan kawan dia yang lagi seorang ni pun, tugas dia adalah untuk masak. So, dia pun masak ayam, barbecue lah kan. Apa benda seram yang berlaku dekat dia? Dekat sinilah bermula kisah dia. Masa dia, si Mira ni dengan kawan perempuan dia tu tengah duk masak kan. Masak ayam, masak sausage dan lain-lain lagi kan. Masa dia tengah duk masak-masak tu, sekali Mira ni dia tengok dekat kawan dia. Kawan dia ni tiba-tiba terjun tau. Dekat dalam air terjun tu. Dekat kawasan sungai tu. So Mira ni macam pelik lah, kenapa pula kawan dia tu tadi yang tengah masak tiba-tiba pergi terjun, sedangkan kawan dia tu kata dia tak nak mandi lagi. Tapi lepas kawan dia tu terjun dalam air, tiba-tiba kawan dia tu nampak macam lemas tau. So Mira ni, walaupun dia tak reti berenang, tapi dia tengok kawan dia tu lemas, dia pun turut terjun sama ke dalam air tu. Kononnya untuk tolong kawan dia ni lah yang kelemasan tu. Selepas tu kan, bila dah dia pun lemas juga sebab dia tak reti berenang kan. Tapi masa tu alhamdulillah dia diselamatkan oleh kawan-kawan dia yang lain yang tengah mandi-manda juga dekat situ. Dan bila dia sedar kan, kawan-kawan dia tanyalah kenapa kau pergi terjun dalam sungai tu sedangkan kau ni tak pandai berenang. Dia pun ceritalah yang dia nampak kawan dia lagi seorang tu terjun dekat dalam sungai tu lepas tu lemas. Kemudian kawan dia pun cakaplah dekat dia, dekat Mira ni, "Weh, aku tak terjun pun, aku ada sama-sama dengan kau je tengah bakar ayam. Bila masa pula aku pergi terjun dalam sungai tu?" Jadi maksud dekat sini ada satu makhluk halus ni yang menyerupai kawan dia, okey, yang menyebabkan Mira ni nampak seperti kawan dia ni terjun dekat dalam sungai tu. Sedangkan tak pun. Bahaya kan bila dia boleh menyerupai kawan-kawan ataupun saudara mara kita ni. Buatkan kita pun bertindak di luar kawalan kan. Jadi masa tu Mira ni terkejutlah sebab rupa-rupanya bukan kawan dia yang terjun, rupanya benda lain yang terjun dalam sungai tu. So masa tu mereka ingatkan Mira ni sekadar berhalusinasi kan, ataupun mungkin Mira seorang je lah yang terkena gangguan pada masa tu. Tapi bila waktu malam ada lagi benda seram yang berlaku dekat diorang ni. Sebab mereka ni masing-masing tak boleh nak tidur tau, tak boleh nak melelapkan mata langsung. Sebab mereka rasakan keadaan pada malam tu seram sejuk sangat-sangat, tak boleh nak tidur.
Lepas tu kan, masa dalam keadaan Mira ni dalam ketakutan dengan rasa seram sejuk, dengan petang tu pula dia berhalusinasi nampak makhluk tu semua kan, dalam bentuk kawan dia tu, tiba-tiba salah seorang daripada kawan Mira ni bagi tahu dia sangat takut sebab dia nampak dekat luar ada seorang makcik. Ada seorang orang tua yang duduk sambil merenung ke arah mereka semua ni. Bentuk makhluk tu dia macam duduk, lepas tu dia macam marah tau. Keadaan mata dia tu, pandangan mata dia tu, dia macam marah dekat budak-budak ni sebab usik tempat dia. Kan katanya tempat tu dijaga oleh nenek kebayan kan. Jadi mungkin benda tu berupa dalam bentuk nenek kebayan tu untuk menakut-nakutkan budak ni, yang bagi dia budak-budak ni datang ke kawasan air terjun tu untuk mengganggu ketenteraman makhluk-makhluk lain yang berada dekat sana. Masa tu masing-masing ni dah takut dah, tapi mereka memang tak boleh nak buat apa sampailah mereka terpaksa tunggu hari siang. Sebab walaupun mereka cuba untuk call kan pengendali bot tu, tapi tak dapat sebab tak ada line. Lagipun benda ni kan berlaku beberapa tahun lepas, line pun tak berapa nak elok sangat kan. So nak tak nak terpaksalah mereka ni semua tunggu sampailah ke siang, sampailah pengendali bot tu pun akhirnya datang seperti yang dijanjikan lah. Okay, bila waktu nak datang nak ambil budak-budak ni apa semua kan, bila pemandu bot terambil dia orang ni, barulah dia orang pun tahu cerita sebenar. Mengikut cerita yang dikongsikan oleh pengendali bot ni, antara sebab kenapa dia berat hati untuk bawa budak-budak ni pergi ke kawasan air terjun Lasir tu adalah sebab ramai sangat orang yang percaya kawasan tu sebenarnya dijaga oleh seorang nenek kebayan dengan 2 orang cucu dia. Dan tugas 3 makhluk ni adalah untuk menjaga harta karun dekat kawasan tu. Jadi setiap kali kalau ada pengunjung yang datang dekat kawasan tasik tu kan, lepas tu pengunjung ni pula buat bising, ramai-ramai budak-budak muda kan, mestilah bising, betul tak? Jadi dahlah dia tak suka pengunjung. Lepas tu bila pengunjung tu pula buat bising, tu yang dia selalu menjemakan diri dalam keadaan macam nak marah dekat orang ni semua. So bagi dia orang-orang ni, pengunjung ni semua mengganggu ketenteraman dia orang yang menjaga Tasik Kenyir tu. Cumanya pada masa yang sama juga mereka pun bagi tahu lah, mungkin juga banyak kes-kes kejadian lemas di kalangan pengunjung tu. Mungkin ada yang lemas disebabkan oleh mereka pun turut mengalami perkara yang sama seperti Mira ni. Mereka nampak jelmaan kawan dia orang terjun dalam sungai tu ke, cuba untuk tolong ke. Mungkinlah macam tu yang menyebabkan mereka ni lemas. Tapi tu semua wallahualam lah kan. So siapa dekat sini orang Terengganu ke ataupun orang yang pernah pergi ke Tasik Kenyir, mungkin korang boleh kongsikan dekat Pika pengalaman korang sepanjang berada di Tasik Kenyir. Pika nak sangat pergi dekat Tasik Kenyir tu tapi belum ada masa lagi. InsyaAllah one day Pika akan pergi ke Tasik Kenyir tu So apapun itu saja video Pika untuk kali ini. Jumpa korang lagi in my next video. So seperti biasa, jangan lupa untuk tekan butang like, comment and share, dan juga tekan butang subscribe, dan juga tekan butang loceng supaya setiap kali kalau Pika keluarkan video baru, korang akan terus dapat notification daripada Pika Storyteller Channel. So itu saja video Pika untuk kali ini. Jumpa korang lagi in my next video. See you soon. Bye.